Satu bongkah aluminium berjisim 0.5 kg dengan suhu 100 darjah Celsius diletakkan ke dalam air berjisim 0.5 kg dengan suhu 200 darjah Celsius dengan mengandaikan bahawa tiada tenaga haba yang hilang ke persekitaran. Berapakah suhu terakhir aluminium dan air ketika mereka mencapai suhu yang sama? Diberi muatan haba tentu, air adalah 4200 joule per kg per Kelvin, dan muatan haba tentu bagi aluminium ialah 900 joule per kg per Kelvin. Okey, ini adalah case pemindahan haba sehingga mencapai keseimbangan terma. Kita ada satu kuantiti air, okey. Kuantiti air ini adalah sama dengan 0.5 kg, okey. Air yang berjisim 0.5 kg. Jadi ini adalah air. Lepas tu kita ada satu ketol aluminium. Ya, kita masukkan dia ke dalam air, dan suhu aluminium ini adalah 100 darjah Celsius, dan suhu awal bagi air ini adalah 20 darjah Celsius. Jadi haba daripada aluminium ini akan dipindahkan ke dalam air. Apabila haba daripada aluminium ini dia dipindahkan ke dalam air, maka suhu dia akan berkurang. Suhu ini akan berkurang, dan suhu bagi air akan bertambah, ya. Okay. Dan akhirnya dia akan mencapai satu keseimbangan terma di mana kedua-dua air dan aluminium ini mempunyai suhu yang sama, ya. Katakan suhu akhir ialah theta, ya. Katakan suhu akhir adalah theta. Kalau suhu akhir adalah theta, maka perubahan suhu bagi aluminium, okey, perubahan suhu bagi aluminium, katakan itu adalah delta theta 1 lah. Perubahan suhu bagi aluminium ini ialah 100 tolak theta. Okey. Sebab suhu theta ini dia mesti lebih rendah daripada 100, ya. Suhu ini akan berkurang, suhu air akan bertambah, ya. Jadi perubahan suhu kita ambil suhu yang lebih tinggi tolak suhu yang lebih rendah lah. Jadi 100 tolak theta ini adalah perubahan suhu bagi aluminium. Perubahan suhu bagi air, okey, ialah theta tolak 20, sebab theta ini dia mesti lebih tinggi daripada 20, sebab suhu air akan naik menjadi theta. Jadi perubahan suhu adalah theta tolak 20. Okey. Ini adalah perubahan suhu bagi air dan aluminium, okey. Maklumat lain yang kita ada bagi aluminium, bagi aluminium, okey, jisim dia M1, 0.5 kg, C1 bagi aluminium adalah 900, 900 joule per kg per Kelvin, okey. Delta theta 1 sama dengan 100 tolak theta. Ini bagi aluminium. Bagi air pula, ya, bagi air pula, jisim dia pun sama dengan jisim aluminium, 0.5 kg, ya. Muatan haba tentu bagi air adalah 4200. Okey. Dan perubahan suhu delta theta 2 sama dengan theta tolak 20. Okey. Dan kita anggap semua haba yang dihilang daripada aluminium ini diserap oleh air, maka tenaga haba yang dibebaskan Q1 sama dengan tenaga haba yang diserap atau diterima, dan Q1 ini sama dengan M1 C1 delta theta 1, okey. Dan ini sama dengan M2 C2 theta 2. Okey. M1 adalah sama dengan 0.5 kg, C1 C1 sama dengan 900, 900, dan perubahan suhu
100 tolak dengan theta. Okey. M2 pula, okey, jisim dia pun sama dengan jisim aluminium 0.5, dan C2 ini sama dengan 4200, dan perubahan suhu adalah theta tolak 20. Di sebelah kiri ada 0.5, sebelah kanan pun ada. Ini boleh dihapuskan lah. Ini boleh dihapuskan. Katakan kita pindahkan 900 ini ke sebelah kanan. Okay? Jadi 100 tolak theta sama dengan 4200 bahagi dengan 900. Okay? Lepas tu kurungan theta tolak 20. Ini 4200 per 900 ini ya. Kalau dengan menggunakan kalkulator kita boleh buat pengiraannya. Ini adalah sama dengan 4.67 ya. Theta tolak 20. Ini 100 tolak theta. Okey. Negatif theta ini pindah ke sebelah kanan okey. Dan 4.67 darab dengan negatif 20 ini kita pindah ke sebelah kiri, maka dia akan menjadi 100 tambah dengan 93.4 4.67 darab dengan 20 ini sama dengan 93.4, sama dengan 4.67 theta tambah theta. Okey. Jadi ini akan menjadi 5.67 theta. Ini sama dengan 193.4. Dengan menggunakan kalkulator kita akan dapat theta sama dengan 34.1 darjah Celsius. Okey. Ini pengiraan dia akan panjang sikit okey. Tapi apa yang penting di sini adalah kita perlu tahu bahawa perubahan suhu ini bagi objek yang mempunyai suhu lebih tinggi tu, kita ambil suhu awal dia tolak dengan theta. Ya. Dan bagi bahan yang mempunyai suhu yang lebih rendah, kita ambil suhu akhir tolak dengan suhu awal. Kita akan dapat perubahan suhu lah. Yang lain senang sajalah sebab tenaga haba yang hilang sama dengan tenaga haba yang diterima. Okey, kita akan dapat persamaan inilah. M1C1 delta theta 1 sama dengan M2C2 delta theta 2. Okey, ini delta, ada satu delta di sini Okey. Seorang pelajar memanaskan paku besi berjisim 10 gram seketika dalam api penunuh Bunsen dan kemudian menjunamkan paku itu ke dalam 100 gram air bersuhu 10 darjah Celsius. Suhu air meningkat kepada 20 darjah Celsius. Berapakah suhu api penunuh Bunsen? Muatan haba tentu besi adalah 462 joule per kg per Kelvin, dan muatan haba tentu air adalah 4200 joule per kg per Kelvin. Ini adalah contoh menganggarkan suhu bagi satu api. Mengikut soalan ini kita ada satu penunuh Bunsen. Okey, katakan ini adalah api penunuh Bunsen. Okey, lepas tu kita memasukkan satu paku besi paku besi ke dalam api ini supaya dia dipanaskan oleh api penunuh Bunsen inilah. Okey, selepas seketika suhu bagi paku besi ini akan sama dengan suhu api penunuh Bunsen ini. Okey, dia sudah mencapai keseimbangan terma. Jadi suhu paku besi ini sama dengan suhu penunuh Bunsen. Lepas tu paku ini dimasukkan ke dalam air dan dia akan memanaskan air, dan daripada kenaikan suhu kita boleh mengira suhu bagi paku besi ini, dan oleh kerana suhu bagi paku besi ini sama dengan api penunuh Bunsen maka kita boleh menganggarkan suhu bagi penunuh Bunsen ini Okey. Katakan suhu api penunuh Bunsen
sama dengan theta. Okey. Jadi bagi paku besi, okey, jisim dia, paku besi berjisim 10 gram. Okey, jisim dia M1 sama dengan 10 gram. Dan muatan haba tentu C1 sama dengan 462 Joule per kg per Kelvin. Dan perubahan suhu sama dengan theta. Ini adalah suhu bagi penduduk Bunsen. Okay. Suhu api penduduk Bunsen. Theta tolak 20. Sebab suhu bagi paku ini dia akan menurun daripada theta ke 20 darjah. 20 darjah Celsius. Okay. Jadi perubahan suhu ni kita ambil suhu yang lebih tinggi tolak dengan suhu akhir lah. Okay. Ini adalah bagi paku besi. Bagi air pula, bagi air tu, jisim dia adalah 100 gram. 100 gram. Muatan haba tentu 4200 Joule per kg per Kelvin. Dan perubahan suhu adalah daripada 10 darjah ke 20 darjah. Jadi 20 tolak 10 sama dengan 10 darjah Celsius. Okay. Dan kita anggap semua haba daripada paku besi ni, yang dihilangkan daripada paku besi ni, diserap oleh air, maka M1 C1 delta theta 1 sama dengan M2 C2 delta theta 2. M1 adalah sama dengan 10 gram, C1 462, delta theta 1 sama dengan theta tolak 20. Okey. M2 sama dengan 100, C2 4200, kenaikan suhu 10 darjah. Okey. Jadi ini 10 darab dengan 462. Okey. Jadi ini akan jadi 4620 lah. Okey. Lepas tu 4620 ni darab dengan theta, dia akan menjadi 4620 theta. Okey. Lepas tu 4620 ini darab dengan 20. Okey. Kita akan dapat 92,400. Ya, 400 Okey. Di sini pula dia akan menjadi sini 1 2 3 4 5. Okey, ada 5 kosong di sini 42 1 2 4 1 2 3 4 5. Okey. Jadi 4620 theta sama dengan 4,200,000 tambah dengan 92,400. Jadi ini sama dengan 4,292,400. Okey, maka theta sama dengan 4292,400 ini bahagi dengan 4620. Okey, dan jawapannya adalah 933.1 darjah Celsius. Okey, jadi suhu bagi paku itu adalah 933.1 darjah Celsius, dan suhu ini adalah sama dengan suhu api penunu Bunsen sebab apabila paku ini dimasukkan ke dalam api penunu Bunsen ini, kita anggap dia sudah mencapai keseimbangan terma. Sekeping besi berjisim 500 gram dengan suhu 400 darjah Celsius terjatuh ke dalam 800 gram minyak berjisim 20 darjah Celsius. Jika muatan haba tentu minyak C sama dengan 1680 Joule per kg per Kelvin, apa yang akan terjadi kepada suhu akhir sistem ini andaikan tiada kehilangan haba ke persekitaran? Diberi muatan haba tentu besi ialah 462 Joule per kg per Kelvin. Di sini kita ada satu kuantiti minyak. Okey, satu kuantiti minyak. Okey, dan
suhu minyak itu adalah 20 darjah Celsius, 20 darjah Celsius. Lepas tu kita ada sekeping besi. Besi ini dia jatuh ke dalam minyak ini, dan suhu bagi besi ini adalah 400 darjah Celsius. Jadi suhu minyak lebih rendah daripada suhu besi, maka tenaga haba daripada besi yang lebih panas ini dia akan pindah ke minyak. Jadi suhu minyak ini akan naik dan suhu bagi besi ini dia akan turun. Akhirnya kedua-dua besi dan minyak ini akan mencapai satu keseimbangan terma, dan suhu dia adalah sama. Jadi kita anggap suhu akhir besi dan minyak adalah sama dengan theta. Okey, ini suhu akhir dia. Jadi bagi besi jisim dia M1 sama dengan 500 gram. 500 gram. Suhu awal dia 400 darjah Celsius, suhu akhir dia theta, maka perubahan suhu sama dengan 400 tolak dengan theta. Okey, dan diberi muatan haba tentu bagi besi, C1 sama dengan 462 joule per kg per Kelvin. Ini adalah besi. Bagi minyak pula, bagi minyak, jisim dia M2 sama dengan 800 gram, dan C2 tu diberi 1680 joule per kg per Kelvin. Dan perubahan suhu bagi minyak, mula-mula suhu dia 20 darjah Celsius, lepas tu dia naik kepada theta. Jadi perubahan suhu adalah theta tolak dengan 20. Ini 400 tolak theta, sebab 400 ni lebih tinggi. Okey. Ini theta tolak 20 sebab theta ini lebih tinggi, sebab minyak ini dia mengalami kenaikan suhu. Jadi suhu akhir lebih tinggi daripada suhu awal. Kita ambil suhu yang lebih tinggi tolak suhu yang lebih rendah bagi perubahan suhu ini. Dan kita anggap semua tenaga haba daripada besi ini dipindah ke minyak, maka M1 C1 delta theta 1 sama dengan M2 C2 delta theta 2. Okey. M1 sama dengan 500, C1 sama dengan 462. 462, dan delta theta 1 sama dengan 400 tolak dengan theta. Okey. M2 sama dengan 800, dan C2 sama dengan 1680, dan delta theta 2 sama dengan theta tolak 20. Theta tolak 20. Okey. Dengan menggunakan kalkulator, kita pasti bahawa 500 darab dengan 462, lepas tu darab dengan 400. Kita darabkan ni dulu lah. 500 darab dengan 462. Okey. Ini sama dengan 231,000. Okey. Ini 400 tolak theta. Ini 800 darab dengan 1680. Ini sama dengan 1,344,000. Okey. Dan theta tolak 20. 231,000 darab dengan 400. Ini angka ni agak besar. Ini sama dengan 924. Okey, diikuti dengan 5 sifar, 50. Okey, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 tolak dengan 2 3 1 0 0 0 0 0 0 theta.
Okey. Ini pula 1344,000 theta. Okey. Tolak dengan ini darab dengan 20. Okey. Kita akan dapat 2668. Okey. Diikuti dengan 4. 1 2 3 4. 4 sifar. Okey. Yang ini kita pindah ke sebelah kiri. Jadi 924,000 tambah dengan 2668,000 sama dengan 1344,000 theta tambah dengan 231,000 theta. Okey. Maka 11928,000 sama dengan 157,500 theta. Ya. Okey, dengan menggunakan kalkulator kita akan dapat cari theta lah. Theta ini sama dengan 75.7 darjah Celsius. Jadi suhu akhir yang tercapai adalah 75.7 darjah Celsius.